Assalamualaikum anak-anak ustazah. Apa khabar? Bersua kembali kita pada minggu ini dalam Pendidikan Islam tahun 4 bersama Ustazah Siti Fatimah. Pada hari ini kita akan belajar bidang ibadah. Jom kita tengok apa tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Ya, kita akan belajar tajuk Mari Bersuci. Dalam tajuk ini, Ustazah akan fokuskan kepada pengertian najis, bahagian najis dan cara-cara untuk menyucikan najis. Oleh itu, anak-anak boleh buka buku teks pada muka surat 114 hingga 119 sebagai rujukan. Jom kita tengok apa dia pengertian najis. Najis ialah sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah seperti solat dan tawaf. Seperti kita sedia maklum, jika kita hendak menunaikan solat, kita mesti pastikan tubuh badan kita, pakaian kita serta tempat untuk kita dirikan solat mestilah bersih daripada kotoran dan najis. Wajib ya anak-anak? Seterusnya, kita lihat bahagian najis. Najis terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, najis muaffafah, iaitu najis yang ringan. Yang kedua, najis mutawasitah, najis pertengahan. Dan yang ketiga, najis mughallazah, najis yang berat. Mari ustazah terangkan ketiga-tiga najis tersebut. Dah bersedia? Jom kita tengok najis yang pertama, najis muaffafah. Najis ini ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja. Sekiranya kanak-kanak lelaki ini minum atau makan makanan lain, maka ia tidak lagi dikira sebagai najis muaffafah. Faham ya anak-anak? Seterusnya, mari kita lihat najis mutawasitah. Najis mutawasitah ini ialah najis pertengahan ataupun najis sederhana, iaitu najis yang selain daripada najis muaffafah dan najis mughallazah. Anak-anak tahu tak apa contoh-contoh najis mutawasitah? Jom ustazah tunjukkan. Antara contoh-contoh najis mutawasitah, yang pertama ialah muntah, yang kedua air kencing, yang ketiga tahi. Tahi ini tahi manusia ataupun tahi haiwan. Okey, yang keempat bangkai haiwan dan yang kelima arak. Seterusnya, najis mughallazah, iaitu najis yang berat, iaitu anjing dan babi serta keturunan daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya. Anak-anak tahu tak apa itu anjing dan babi? Ustazah harap anak-anak pernah melihatnya. Okey, jika dah faham tentang najis, mari kita lihat tentang cara-cara menyucikan ketiga-tiga najis yang ustazah sebutkan sebentar tadi. Yang pertama, najis muaffafah. Cara menyucikannya, pertama mestilah kenal dan pasti iaitu najis muaffafah. Yang kedua, kita mesti hilangkan najis tersebut dengan kita mengelapnya sehingga kering. Dan yang ketiga, kita mesti renjis tempat yang terkena najis itu dengan air mutlak, iaitu air yang bersih lagi menyucikan. Yang kedua, najis mutawasitah. Pertama, sama ya, kita kena kenal pasti najis tersebut adalah najis mutawasitah. Yang kedua, kita kena hilangkan ataupun kita buangkan najis itu terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kita basuh tempat yang terkena najis itu dengan air mutlak, air yang bersih hingga hilang bau, rasa dan warna. Sekiranya masih ada lagi rasa dan warna, kita ulang sehingga hilang ketiga-tiga perkara ini. Dan seterusnya adalah najis mughallazah. Yang pertama, kita kena kenal pasti itu adalah najis mughallazah. Yang kedua, kita mesti hilangkan. Yang ketiga, kita mesti basuhkan dengan
satu air yang bercampur dengan tanah. Dan yang keempat, kita mesti basuhkan dengan 6 kali air mutlak, air yang bersih. Ketujuh-tujuh air ini wajib kita gunakan semasa menyucikan najis mughallazah. Seterusnya, mari kita contohi dan amalkan perkara-perkara ini dalam kehidupan kita seharian. Ya, yang pertama, kita mestilah berpakaian kemas, membersihkan kawasan sekolah, sebab kita mesti memakai kasut, kita mesti beristinja dengan sempurna, wuduk, mandi wajib, tayamum. Semua ini menjamin kesucian dan kebersihan kepada diri kita. Jadi, kesimpulannya, amalan kesucian dan kebersihan amat penting dalam kehidupan kita kerana ianya dapat memberikan kesan yang positif terhadap diri, agama dan masyarakat. Tubuh badan yang sihat akan melahirkan otak yang cergas. Harap anak-anak faham apa yang kita belajar pada hari ini. Ya? Sekian, terima kasih daripada Ustazah. Ustazah harap anak-anak faham apa yang Ustazah sampaikan. Sampai berjumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.